Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Sadaqallahul Azim. Yang berusaha Tuan Kerusi, seluruh jawatan kuasa Surau An-Nasriyah, sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat dan seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala dapat sama-sama kita diberi ruang dan juga diberi kesempatan untuk sama-sama kita berada di dalam surau yang mulia ini dan berada pada malam Jumaat pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala merahmati dan memberkati kita. Dan sebenarnya Allah Ta'ala memberikan kesihatan yang baik kepada kita untuk dapat kita melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Mari sama-sama kita meneruskan pengajian kitab Idaman Penuntut, kitab fiqh ini dengan sama-sama kita memulakan majlis dengan membaca Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Termasuk rukun yang seterusnya, ya, dalam membicarakan bab solat, rukun sembahyang, iaitu yang ketiga, rukun sembahyang jawi. Itu jawi ya, muka surat 53. Yang ketiga, qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana anhu min ulumi fi darani amin. Tak buka majlis ya? Bersama-sama kita buka majlis ilmu ini dengan sama-sama kita baca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan rukunnya, rukun solat. Takbir, ini yang disebut takbir ini lafaz, yang dilafazkan oleh lidah kita, mulut kita, yang mengeluarkan perkataan Allahu Akbar, iaitu Allah yang Maha Besar. Jadi kena sebut perkataan Allahu Akbar. Waktu kita angkat takbir, maknanya kita angkat tangan sekali. Angkat tangan ni sunat. Maknanya yang wajib itu
yang rukun itu melafazkan lafaz takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, ya. Mana kata kalau disebut perkataan Allahu akbar tu tak dengar, kan? Maka tidak diterimalah, tidak sah, solat itu kerana tidak melafazkan lafaz Allahu akbar tu dengan sebutan yang mengeluarkan suara. Atas orang yang boleh menyebut wajib ia menyebut demikian dalam bahasa Arab dengan tidak boleh ditukar. Jadi kena sebut lafaz, mana lafaz yang telah ditentukan, iaitu lafaz Allahu akbar, ya. Lafaz Allahu akbar, ya. Kadang-kadang kita pergi ke negara-negara lain, kita jumpa orang semayang, dia tidak angkat tangan, tapi dia apa? Dia ucap lafaz takbir Allahu akbar, tangan dia ke bawah. Mana nak menunjukkan yang wajib itu, rukun itu lafaz yang disebut, ya, Allahu akbar. Tidak boleh ditukar seperti Ar-Rahmanu Akbar, walaupun kita gunakan nama Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala, kita cari nama Allah Ta'ala yang lain, ya, Allahul Azim ke, ya, ataupun kita terbalikkan Akbarullah, tak boleh, ya. Mesti dengan lafaz yang telah ditetapkan, iaitu Allahu Akbar, ya. Walaupun maknanya sama, makna ini nama Allah juga, tak boleh juga, pasal dia dah ditentukan, itulah lafaz dia, tak dia ditukar-tukar, ya. Atau Allahu A'zam, dengan makna lebih kurangnya Allah yang maha besar juga, maha agung, lebih kurang makna Allahu Akbar, tapi tak boleh, ya. Dia nak lafaz tu kena sama, bukan cerita makna dia, bukan makna lebih kurang, nak lafaz tu kena sama, kena sebut Allahu Akbar juga, ya. Atau Akbarullah, dia terbalik kan, dia terbalik Akbarullah, tak boleh juga, ya. Dan sebagainya. Maknanya kalau ditetapkan kalimah tu juga, kalimah tu juga. Sekiranya ada, kita tengok huraian, huraian di bawah tu, kerana sandaran hadis, ada hadis Nabi SAW, al-musi'u salatahu, asal perkataan ini bermakna orang yang tak senonoh sembahyangnya, betul ke, ya? Tak jelas tu, tetapi sudah jadi satu gelaran kepada seorang sahabat yang bernama Khalid bin Rafi'. Nabi SAW bersabda kepadanya, "Iza qumta ila shalah fakabbir, summa iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, summa rka' hatta tatma'innu raki'an, summa rfu' hatta ta'tadila qa'iman, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, summa rfa' hatta tatma'inna jalisan, summa af'al zalika fi salatika kulliha." Hadis Bukhari dan Muslim, daripada kitab Bujairimi Iqna', kitab Iqna', artinya apabila engkau hendak sembahyang,
hendaklah engkau bertakbir. Ni dia punya ni, point dia. Nabi sebut, ketika kamu hendak sembahyang, maka hendaklah engkau bertakbir. Takbir ni kita faham macam mana takbir ni. Itulah lafaz je, Allahu Akbar. Dia la ilaha illallah tak nama takbir, ataupun subhanallah itu tasbih, ataupun tahmid alhamdulillah itu bukan takbir. Takbir Allahu Akbar pasal dengan kalimah membesarkan Allah SWT dengan lafaz Allahu Akbar. Kemudian baca seberapa yang boleh apa yang ada pada engkau dari Quran, yang bermaksud Fatihah. Mana baca ayat. Lepas pada takbir baca ayat, ayat Quran, iaitu surah Fatihah. Kerana ada riwayat lain yang menyebut Ummul Quran. Kerana nama Ummul Quran Fatihah samalah. Sama Fatihah. Sahabat Umar Sani, dia juga namanya banyak, tapi Fatihah. Kemudian rokok hingga tetap rokok betul. Kemudian angkat kepalamu hingga tetap berdiri. Kemudian sujud hingga tetap sujud betul. Maknanya betul sujud mana tumakninah. Maknanya yang disebut tadi, rukuk tu dalam keadaan rukuk betul rukuk. Maknanya rukuk tu tumakninah, betul-betul rukuk berhenti. Maknanya bukan rukuk ni bergoyang-goyang ataupun patuk ayam. Tok tak cepat, dia tidak ada berhenti. Kemudian angkat badanmu hingga lepas sujud, kemudian angkat badanmu hingga tetap duduknya. Mana duduk antara dua sujud. Tumakninah, dia tumakninah. Kemudian buatlah begitu dalam sembahyang kesemua sekali. Itu bukan dalil daripada apa yang Nabi perintahkan. Yang disebut dalam rukun tadi takbir, kena takbir. Mana tak boleh diam lah. Tak boleh diam, senyap aja. Mulut tak buka. Mulut tak buka langsung lah. Kalau mulut buka, kena bagi suara tu dengar. Dengar bukan bagi dengar satu surau. Semua jemaah orang dengar. Itu dah mengganggu orang. Yang hanya boleh dengar suaranya lafaz Allahu Akbar tu jelas, itu imam. Kalau makmum dia kena lafazkan, dia kena sebut, maknanya telinga dia dengar jelas. Telinga sendiri, bukan telinga orang, telinga sendiri. Takbir. Takbir. Betul dia kata kena rokok. Maknanya mesti sebut Allah Akbar juga tu kan. Kalau ikut hadis ni yang tak baca. Pada setiap kali pergerakan tabarinah tu mesti ada diikuti dengan takbir. Yang maksud di sini, syahid di sini yang pertama tu yang Nabi nak sebut, yang takbir yang sebelum apa? Nak sembahyang maka takbir kan. Maksud itu takbiratul ihram. Yalah, takbiratul ihram. Itu kena sambung kalau sembahyang tu kena ada. Mana pergerakan yang lain tu mesti diselangi dengan takbir. Itu takbir intiqalat. Yalah. Intiqalat. Kalau kata sembahyang takbir intiqalat tu tak apa ke? Intiqalat sunatnya. Sunat saja. Maknanya yang syahidnya yang apa? Point dia maknanya takbiratul ihram. Nabi nak bagi tahu. Yang wajib lah, yang sebagai rukun. Sekiranya ada orang yang tiada boleh, ini bab lain, orang yang tak boleh sebut. Orang bisu. Orang bisu. Sekiranya ada orang yang tiada boleh menyebut dalam bahasa Arab, begitu setelah ia belajar dengan bersungguh-sungguh, ini dia boleh cakap, tapi tang itu dia tak boleh. Tang itu dia tak boleh sebut. Dia dah usaha dah belajar, tak boleh juga. Bolehlah diterjemahkan dalam apa bahasa, sekalipun bukan bahasa sendiri.
Kalau dah tak boleh lah, maknanya kalau faham bahasa Melayu, makna Allahu Akbar tu Allah Maha Besar lah, kan? Allah Maha Besar lah. Kalau dia tak faham bahasa Melayu, faham bahasa Jawa lah, kan? Ini kalau orang yang tak boleh, dia nak kata tak boleh tu, nak kena cari jalan tu boleh juga, tapi dengan ada keringanan lah, ada rusah, dengan cara lain, cara dengan makna apa yang dia mampu untuk sebut. Tapi kalau sebut Allah Akbar boleh juga. Boleh lah. Allahu Akbar, tapi Allah pelat tu dia boleh sebut lagi lah. Mana dia terima, tapi dia tak jadi imam ke? Tak dia. Untuk diri dia sendirilah. Kalau kita sebelah Pakistan, Pulau India, kalau di Kuala Lumpur tu Masjid India, Masjid Pakistan, dia bila bunyi dia nak Allah, dia sebut Allah, boleh lah. Mana itu sebutan dia, kan? Sebutan itu yang dia mampu lidah dia. Masjid India tu semua macam tu. Masjid India. Nak kata dapat ada orang Melayu, tak boleh pergi kita pasal. Bahasa Arab kan. Dia mesti dalam bahasa Arab. Kena dengan bahasa Arab. Lafaz Allahu Akbar tu bahasa Arab, ya. Tidak boleh diganti dengan zikir yang lainnya. Maknanya kalau kata nak sebut makna pun tak boleh, kan? Mana tak ada cara lain dah. Nak ganti dengan zikir tak boleh. Macam nak ganti dengan kalimah lain. Kalimah lain boleh pula sebut, subhanallah boleh pula sebut, kan? Ataupun alhamdulillah, la ilaha illallah tak boleh, tak boleh diganti dengan zikir. Adapun paling tak boleh tadi pun diganti dengan makna saja, makna daripada Allahu Akbar. Disyaratkan membaca takbiratul ihram, dan segala bacaan yang lain di dalam sembahyang hendaklah didengar, didengar oleh telinganya sendiri, kan? Segala bacaan itu dalam suasana yang tidak bising. Maknanya dia baca tu didengar oleh telinga dia, kan? Bukan dia baca itu didengar satu masjid ataupun satu surau, mana itu dah mengganggu, dia dah buat bising, walaupun dia semayang. Tapi dalam semayang kita kena jaga, ada adab pun, kena ada adab untuk menjaga perasaan orang lain juga, orang lain nak beribadah juga. Kita kata kalau dalam wirid pun, kan, jemaah pun dah habis semayang, tengah wirid pun dia tak boleh kuat-kuat sekiranya ada jemaah lain yang sedang solat. Tu kena perlahankan, perlahankan suara. Maka jika disebutnya dengan perlahan, pakai kumat kamit, kumat kamit bibir macam orang berbisik, nescaya tidak memadai. Macam mana contoh kumat kamit? Mana mulut dia bergerak, mungkin berbisik ni, dia sebut Allah, macam itulah Allah. Dia bunyi angin, bisik bunyi angin tak? Bukan orang itu tak? Bisik ni bunyi angin. Dia bunyi angin ni, dia bukan suara yang betul-betul suara. Dia tak jelas. Allah. Dia kena suara, mengeluarkan suara, ya. Ataupun bibir dia bergerak. Orang kata apa? Bibir kumat kamit katanya. Bahasa kita tahu apa nak. Kumat kamit juga. Bergerak tapi tak ada suara keluar. Tak boleh juga, ya.
Itu disyaratkan kena mengeluarkan suara Allahu Akbar. Sebab lafaz Allahu Akbar ini dan takbir merupakan rukun qauli, ya. Rukun qauli. Sebagaimana rukun qauli lain macam Fatihah, kena sama juga, bacaan pun dia kena mengeluarkan suara juga, dia dengar oleh telinga sendiri. Wajib disertakan niat dalam takbiratul ihram, iaitu ingat dalam hati mengerjakan sembahyang fardu zuhur atau sebagainya ketika menyebut Allahu Akbar. Maknanya kita ngangkat takbir Allah, niat tu dalam hati, disertakan di dalam hati, ya. Maknanya sambil menyebut Allahu Akbar, ya. Melayu. Arabnya dengan lafaz itulah Allahu Akbar. Maknanya yang kita sebut usolli tu, maknanya sebelum daripada kita melafaz Allahu Akbar itu merupakan lafaz. Lafaz untuk membantu kita niat. Membantu niat kita dalam hati. Bila sudah ada, ingat macam itu cukuplah. Sebab bila sudah ada, ingat, maknanya kita ingat niat tu macam itu cukuplah. Menyertakan niat dalam takbiratul ihram. Maknanya kita ada sebut, maknanya kemampuan orang niat tu, maknanya kita ambil kalau orang yang susah untuk niat, kan. Niat kalau ikut, kalau betul-betul nak sempurna niat ni, dia takut orang tu jadi was-was. Nak niat tapi dengan niat panjang betul, rasa nak niat dalam hati, ya. Cukup sekadar dia saja aku sembahyang zuhur, kan. Seperti yang kita bincangkan, mana yang iaitu qasad, ta'arud, ta'yin, yang tiga tu. Yang lain tu kalau tak ingat pun tak apa. Tapi kalau boleh ingat yang lain tu, kan, 4 rakaat sunat kerana Allah Ta'ala, itu lagi baik, ya. Tapi kalau tak mampu, kita ambil yang wajib tu, ya. Inilah yang dikatakan muqaranah, ya. Muqaranah arfiyah, menyertakan niat secara biasa, cukup buat untuk orang awam. Maknanya niat biasa disebut, ya. Dan kita ni pun, dia pun jangan susah-susah orang, jangan susah orang, buat niat biasa, ya. Jangan dipanjang-panjangkan, bahas lagi tentang membawa kepada was-was. Kalau nak cerita, ini sempurna niat ni, kena niat ni, ambil niat panjang baru sempurna, takut jadi orang was-was, angkat takbir tak lepas-lepas, ya. Was-was. Kerana was-was merupakan mainan syaitan. Dia suka ganggu orang yang kuat perasaan was-was, ya. Kemudian selesai berkenaan dengan takbiratul ihram, ya. Dan takbiratul ihram masuk rukun yang keempat. Rukun yang keempat, membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat masa berdiri. Maknanya Fatihah setiap rakaat, ya. Maknanya kalau dalam sehari kita ada 5 solat yang wajib, solat fardu, ya. Rakaat ada berapa semua rakaat? Ada 17 rakaat. Maknanya yang wajib dalam sehari mana 17 kali kita baca Fatihah dalam solat. Itu belum kita campur lagi yang lain, solat sunat, ya. Ini yang wajibnya 17. Ini menjadi satu, Fatihah menjadi satu rukun, rukun dalam solat. Nak tak nak kena
kena tahu baca Fatihah. Yang keempat, membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat masa berdiri. Semasa berdiri. Sandarannya hadis masih ussalah, hadis tentang semayang, dan hadis hadis Nabi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadis sahih. Artinya tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Maknanya tak sah lah. Tak ada sembahyang ni maknanya tak sah. Seorang sembahyang itu yang tidak membaca Fatihah. Mana kena baca Fatihah. Semua sepakat, para ulama mengatakan Fatihah ni merupakan surah yang wajib dibaca, ya. Setiap kali solat ni, setiap rakaat mesti dibaca surah Fatihah, wajib, ya. Adapun tentang perselisihan pandangan ulama tentang apa, ada dibahaskan tentang bismillah tu, tentang bismillah, ya. Dalam kita mazhab Syafi'i, bismillah itu termasuk dalam surah Fatihah, ya. Itu disebut sebagai sab'u masani, ya. Mana 7 ayat, ya. Kalau kita ambil Ar-Rahmanur Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin hingga waladdallin, kita kira ada 6 ayat. Ada 6 ayat. Jangan kita pelik. Tak ada pelik. Kalau kita kira daripada bismillah tu, baru dah masuk 7 ayat. Ya. Itu dalam mazhab Syafi'i, pegang dia ada hadis Nabi SAW, ya, menyebut Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Tapi ada juga mazhab lain, ya, mazhab lain yang ada yang mengatakan bismillah itu termasuk dalam dalam Al-Fatihah, cuma itu dibaca dengan cara sir, cara perlahan. Maknanya cara bukan baca, kalau imam tu dia baca dia terus masuk dia baca bismillah perlahan, kemudian dia terus alhamdulillahirabbil alamin macam di Mekah tu, ya. Maknanya itu menggunakan pandangan yang kedua, mana tidak dibaca dengan jahar, tidak dibaca dengan kuat, dibaca dengan perlahan. Adapun yang mazhab yang mengatakan, ada juga mengatakan bismillah itu tidak termasuk dalam 7 ayat Fatihah. Tapi kita ambil lah mazhab Syafi'i yang mengatakan bismillah itu termasuk dalam 7 ayat. Jadi kita baca, setiap kali baca Fatihah mesti wajib kita baca bismillah. Jangan tertinggal bismillah. Tertinggal bismillah tak sah. Tak sah solat. Sebab apa? Tak cukup ayat. Sebab Fatihah tu, bismillah itu termasuk dalam Fatihah, ayat yang pertama, ya. Kalau kita buka Quran, tengok ayat yang pertama, surah Fatihah tu, tengok surah yang bermula sekali, dia ada tulis bismillah itu, ujung tu dia ada tulis 1. Dah mula dah ayat yang pertama bismillah, ya. Kecuali makmum masbuk. Kecuali orang yang tak baca Fatihah ni, kecuali bagi orang yang masbuk, itu makmum. Imam tak ada istilah masbuk. Yang masbuk ni makmum, ya. Masbuk ni apa? Orang yang kemudian. Yang mana orang yang kemudian? Mana orang yang lambat, ya. Dia lambat, dia tak sempat baca Fatihah. Dia sempat dapat dan rukuk. Tak sempat Fatihah, ataupun dia sempat dapat berdiri dengan imam, tengah imam tu baca surah, tapi imam tu baca udah hujung-hujung surah, dia nak habis Fatihah, tak dapat nak menghabiskan Fatihah. Jadi itu dikecualikan lah, kan. Maknanya dia ada kelonggaran baginya, jadi disebut sebagai ditanggung oleh imam. Imam akan tanggung dia punya tu,
Maknanya ketidaksempurnaan itu berjemaah tu, ya. Yang tak sempat membaca Fatihah pada rakaat yang dia masuk kerana Fatihahnya ditanggung oleh imam. Mana itu kelebihan solat berjemaah, kan? Imam boleh tanggung, kan? Orang yang tidak sempurna membaca Fatihah. Tapi kalau sembahyang seorang tak boleh lah. Kalau sembahyang seorang tak ada istilah masbuk, tak ada. Apatah lagi nak istilah istilah makmum. Tak ada istilah makmum. Makmum ni mesti ada imam. Dia berimamkan orang, baru ada istilah makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat daripada Fatihah. Disebut satu ayat daripada Fatihah. Tidak sempurna Fatihah dengan tiada Bismillahirrahmanirrahim di sisi mazhab Syafi'i. Ya. Ada sandaran daripada dalil, ya. Di sisi setengah mazhab yang lain mengira bismillah bukan satu daripada ayat Fatihah. Ada mazhab lain mengatakan bismillah tidak termasuk dalam Fatihah. Kalau bismillah yang lain tu, dengan ayat lain, nak masuk ayat lain tu ada bismillah kecuali surah apa? Surah Taubah, kan? Tak ada bismillah. Maknanya bismillah sebelum masuk ayat lain tu, itu menunjukkan perbezaan, kan? Nak bezakan di antara satu surah ke surah lain. Di antara satu surah ke surah lain tu mana dibezakan dengan bismillah. Jadi sunat dibaca. Anda kata lepas baca Fatihah, kan, waladdallin amin, nak baca surah ni awal surah tapi tak baca bismillah, tak apa, kan? Tak apa. Kenapa baca bismillah, baca surah? Sebab nak membezakan di antara Fatihah dan surah lain. Itu lebih cantiklah susunan. Tapi kalau lepas takbiratul ihram tu kita tu baca, Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, nak ikut Mekah, tak boleh, kan? Orang Mekah dia pandangan dia lain, ada mazhab lain, kita ikut mazhab kita. Nak ikut mazhab aku nak ikut Mekah lah, Imam Sudais. Pelis. Ya, kan? Tak tahu dah sana. Tak tahu dah sana, pelis. Tapi kita pegang Syafi'i, baca bismillah, memang sandaran yang kuat lah, ada hadis Nabi, mana janganlah pegang nak ambil mazhab lain, tak, kalau kita pegang ibadah kita Syafi'i lah, jangan ambil lain, kecuali ada pandangan yang kita kata yang masyaqqah, ada keadaan yang susah tu, tapi itu mungkin dalam bab lain, dalam bab ni tak ada apa susah. Kemudian walau macam mana sekalipun, di sisi mereka membaca Fatihah itu wajib. Maknanya pandangan yang kata tak baca bismillah itu, dia baca secara perlahan. Jangan kita kata tak baca secara perlahan. Ada pandangan, dan sah sembahyang mereka, dari itu sah kita berimamkan imam mereka. Kalau kita pergi Mekah, tak payah kita tak nak ikut pula. Kita tak nak ikut. Memang tak baca bismillah, tak sah sembahyang, kita pun tak ikut, rugi kita. Jadi ikut je lah, tak ada masalah, tak ada masalah. Mereka tak baca bismillah, kita boleh ikut, kalau dia tak kunut, tak apa, boleh ikut. Sebab itu pandangan, kalau kunut tu sunat, tak apa, kita tak buat pun tak apa. Tentang bismillah,
mereka tanggung. Maknanya ada istilah, maknanya dalam mazhab kita, maknanya kalau mereka tak baca bismillah, imam di Mekah, maka ditanggung oleh imam lah, ya. Dan lagi di sisi mereka itu sunat membaca bismillahirrahmanirrahim perlahan-lahan, maknanya dengan sir, perlahan, sebelum menyebut alhamdulillah, kerana meraihkan khilaf. Maknanya meraihkan khilaf, ya. Sebenarnya mereka baca, imam Mekah tu baca, baca, dia tahu, jemaah di belakang dia tu macam-macam mazhab, jadi tak ada timbul pergaduhan, tak ada, orang yang bergaduh tu orang yang tak faham khilaf. Sebenarnya khilaf ni perbandingan pendapat ni semua dia meraihkan, dia suatu rahmat. Ikhtilaful ummah rahmah, bersalah banyak pandangan di kalangan umat ni merupakan suatu rahmat. Macam kita lah, dalam ibadah kita nak mengerjakan haji tawaf, contoh tawaf, kalau kita ambil pandangan mazhab kita, bersentuhan lelaki dan perempuan yang bukan mahram batal wuduk, tapi di sana tu lalu kita nak tahan, nak apa, kita nak pertahan kita, perkara batal, kita pergi ambil wuduk untuk sambung tawaf balik, kemudian batal, pergi balik ambil wuduk, letih lah, susah bagi kita, maknanya kita ada kalanya, bila keadaan masyaqqah, keadaan kesempitan, mana boleh, boleh mengambil pandangan mazhab lain, tapi mengikut daripada pandangan adalah pandangan fatwa ulama lah, jangan kita main nak ikut daripada mana. Kalau ada fatwa malam macam ini dah jelas lah, dalam bab tawaf tu. Macam keadaan sekarang Malaysia ni tak boleh lah kita naik bas, kita naik bas, kita dah bersentuh dengan lelaki perempuan, dengan perempuan yang bukan mahram, kita kata tak apalah, sebab sibuk ni kita ambil kiaskan macam ni, macam di Mekah. Tak boleh lah, suasana di Malaysia ni tak sama dengan suasana di sana, ibadah di sana, mengikut situasi keadaan. Wajib dipelihara dan dijaga segala huruf Fatihah, dan segala tasydidnya, mana kena jaga baris huruf tu, mana sebutan makhraj huruf tu, sebutan tu kena jelas, kemudian tasydidnya, tasydid ni kita panggil sabdu lah, masa kita sabdu tu, tasydid. Hendaklah dibaca dengan betul, satu huruf pun tak boleh tinggal, tak boleh tertinggal, satu huruf tak boleh tertinggal, tak boleh salah dan tak boleh ditinggalkan dan ditukarkan dengan huruf yang lain, tak boleh, Fatihah ni tak boleh, tak boleh buat begitu. Jadi kalau kita sebutan lebih-lebih kurang, ha dengan ha tu kena ada beza lah, ha dengan ha, macam sebut alhamdulillahi rabbil alamin, kalau macam sebut alhamdu, kena sebut alhamdu, tak sebut alhamdu, tak boleh, kita tukarkan ha dengan ha, kemudian alamin, kita sebut alamin dan jadi hamzah atau alif, bukan sebut huruf ain, itu tak betul lah, awal tak betul, maka kena betulkan bacaan Fatihah. Mana kita tasmik, cuba tasmik, tasmik. Ada satu tim mana dulu dia datang ke portal, dia pergi ke masjid, apa ke nama timnya, dia khusus untuk betulkan Fatihah. Dia buat ni lah, dia buat ceramah tu, dia buat bengkel, dia ajar orang cara nak betulkan Fatihah saja,
kan, cara Fatihah yang bacaan yang betul. Bukan tak betul, cuma nak bagi betul tepat. Tepat sebutan huruf, makhraj huruf, ya. Jangan diselang antara ayat-ayat atau kalimah-kalimah dengan bacaan yang lain, seperti mengucap alhamdulillah ketika lepas bersin. Contohnya dia memang kebetulan lepas takbiratul ihram Allahu akbar, hajam alhamdulillahi rabbil alamin, disambung. Itu tak boleh, ya. Maknanya dia bersin tu dia bersin, dia sebut alhamdulillah, ya, kemudian dia sambungkan. Mungkin yang keluar daripada mulutnya tak disengajakan, kemudian dia sambung. Tu tak boleh, ya. Maksudnya dia sebutan tu mesti dengan qasad, mesti dengan niat, ya, niat untuk membaca Fatihah, ya. Kecuali bacaan yang bersangkut paut dengan maslahah. Maslahah sembahyang seperti menyebut amin kerana bacaan imamnya menyebut amin, ya. Amin ni maknanya sunat disebut, sebab imam sebut, makmum pun kena sebut. Itu tak apa, ya. Hendaklah dibaca dengan berturut-turut, jangan diselang dengan diam yang lama, melainkan kerana bernafas. Maknanya dia tidak terpisah. Satu ayat dengan ayat yang lain tu jangan terpisah terlalu lama. Kalau kata wakaf pun, bacaan wakaf kita berhenti jangan terlalu lama. Mana kadar lama ni lama lah, kan. Tak sambung-sambung ayat. Jika seseorang lemah daripada membaca Fatihah, mana tak boleh baca Fatihah, hendaklah ia menggantikannya dengan ayat-ayat yang lain atau zikir-zikir atau doa-doa yang lain. Mana boleh digantikan dengan doa. Orang yang tak reti baca Fatihah, mungkin orang baru masuk Islam kot, kan. Baru masuk Islam, dia tak tahu baca Fatihah. So baca Fatihah dia tak tahu. Memang orang masuk Islam tak tahu, ya. Jadi dia boleh baca zikir, digantikan dengan zikir. Apa-apa zikir, ya. Syaratnya jangan kurang hurufnya daripada huruf Fatihah. Maknanya kalau zikir tu, kalau dia tahu, contoh dia tahu sebut Allah saja, kan. Dia sebut Allah, maknanya dikira huruf tu, kan, sebutan tu jangan apa, kita kata jangan kurang daripada surah Fatihah tu, huruf daripada Fatihah. Fatihah tu ada berapa huruf tak? Tak tahu dah. tak dikira. Dia huruf ke ayat? Huruf kan, disebut huruf ayat ni. Ayat huruf ni. Huruf. Syaratnya jangan kurang hurufnya daripada huruf Fatihah. Mana huruf dia dah? Kalau kata bilang, Fatihah dibaca bismillah tu sampai waladdallin tu, kan. Bilang tu berapa hurufnya. Kemudian kiralah, kalau kata apa subhanallah tu berapa, sin 1, ba 2, ha 3, ada tu alif, ada tu nun, alif, lam, ha, ada 8. Berapa kali lah kena ganda, kan. Kira berapa, ya. Itu contohlah, salah satu pada zikir yang dia mampu, kan. Jika tak boleh juga, wajiblah ia berdiri sahaja pada tiap-tiap rakaat sekadar masa membaca Fatihah. Mana dia berdiri, ya, tak boleh langsung. Dia berdiri lama tu macam orang baca Fatihah. Bukan lama baca Fatihah, kan. Dia diam je lah. Dia diam saja. Tapi
itu maknanya dia ikut imam lah. Dia sembahyang seorang tak boleh lah. Yang ni tak disebut ikut imam apa ataupun seorang, maknanya dalam keadaan dia semayang lah. Mereka kalau ikut imam tu mungkinlah dia dengar kan, dia dengar imam. Kalau semayang seorang tu dia diam lah. Okey, selesai yang keempat ya. Fatihah. Okey, saya buka soalan lah. Tak payah buka soalan pada tuan-tuan puan-puan kalau ada soalan lah berkaitan dengan ni lah, solat ni lah. Tadi hadis awal tu tak baca tu. Rokok yang betul. Macam mana rokok betul tu? Maknanya rokok betul kalau ikut yang tadi tu, dia limit rokok macam mana yang betul? Mana rukuk yang betul tu dia disekalikan dengan tomak ninah. Tomak ninah ni maknanya berhenti sekejap lah. Tomak ninah tu. Ninah tu berhenti sekejap. Dan hadis tu kata rokok yang betul. Itu terjemahan daripada yang tu. Kalau yang bahasa Arab tu disebut ada perkataan tomak ninah. Lepas rukuk tu ada tomak ninah. Kemudian sujud, lepas sujud tu dia disebut tomak ninah. Maknanya nak kata rukuk yang betul, terjemah dia terjemah lah, rukuk yang betul, sujud yang betul. Maknanya dalam keadaan berhenti. Tomak ninah tu berhenti. Itu dikatakan yang sempurna perbuatan. Itu dia kata rukuk yang betul, sujud yang betul. Sebab dia ada tomak ninah. Bukan supaya yang patut tutup. Dia tak ada tomak ninah. Jadi dia tutup, dia lebih kurang dia bangun kan. Itu dah masuk Madinah, itu rokok yang betul. Betul tak? Itu yang dia sebut rokok yang betul. Maknanya rokok yang betul ni macam mana rupa bentuk rokok yang betul. Yang itu yang faham saya. Kalau dia hadir ni rokok yang betul, sujud yang betul. Sujud yang betul kalau kita sujud mesti 7 anggota yang sujud. Itu pun betul. Tomarina tu kita berhenti sekadar kita baca subhanallah 3 kali. Paling mana? Atau sekadar rokok yang betul bukan rokok yang betul. Kaki kita tu nak bengkok macam mana ke? Ada lupa ke? Ada belakang kita tu macam mana? Kalau ikutkan ada yang saya dengar, ini cerita lah. Maksudnya kalau kita rokok tu letak air tu tak tumpah. Itulah cerita. Itu dalam hadis tu kata rokok. Maknanya dalam hadis Nabi tu lebih pada umum. Nabi sebut secara umum sebabkan yang tadi kita baca tu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan takbir tadi kan. Maknanya dan juga beberapa perbuatan dalam solat. Maknanya nanti akan kita huraikan dalam apa? Dalam rukuk yang lain. Mungkin dalam rukuk tadi kan. Rukuk maknanya ni kita dah masuk 4 rukun kan. Nanti kita akan masuk pada rukun yang seterusnya, rukuk. Rukuk lepas ni lah yang kelima ni. Maka kita akan terangkan lah dan akan jelaskan satu persatu macam mana rukuk yang dikatakan rukuk yang sempurna ya. Yang tadi kita baru Fatihah saja kan, takat Fatihah. Okay, ada soalan kan? Cara kita nak ambil wuduk, ini saya hari tu ada ikut yang praktikal yang solat yang di hospital tu. Kalau orang yang sakit macam di atas katil kan, kita tak galakkan untuk kita bawa dia ke dalam tandas. Ini dalam bab wuduk. Kalau nak kencing berak tu itu hal lain lah kan. Dia dalam bab wuduk ni maknanya kita sekadar ambil spray ke apa yang mudah lah. Spray tu mudah kan. Sebab kata nak wuduk kan, spray tu kita kalau dia boleh niat, dia niat lah. Kita bantulah dia untuk ni, untuk basuh kan. Tak perlu sampai 3 kali. Itu kalau kita nak ambil pahala sunat, afdal kita nak ambil afdal. Tapi orang sakit ni kalau boleh kita nak bagi dia lepas. Dia lepas yang wajib kan.
Mana ambil sekali saja cukup. Spirit pun rata juga kalau dia sembuh kan. Kita ratakan. Manakala dia tak mampu untuk berniat, tapi dia nak semayang mesti dia mampu kan. Nak berniat. Cuma pergerakan dulu kita bantu dia. Kita bantu dia. Kalau tayamum tu macam mana? Sama juga kan? Tayamum sama juga. Cuma kalau tayamum tu dah masalah anggota dia yang tak boleh kena air. Contohnya bersimin ke bersimin ke tak boleh kena air, kita bantulah. Mana anggota yang boleh kena air tu kena air lah. Yang tak boleh tu digantikan dengan tayamum. Ustaz, apa nama pakai kaudi kan? Kalau kita cabut gigi, jadi tempat yang cabut tu bersumpat dengan kapas tu kan. Tak boleh, kalau tak sebab berdarah, meleleh di banyak berdarah kan. Kita nak baca, tak boleh baca macam biasa. Sedangkan masa dalam hati tak boleh, dia rukun kauli macam mana? Waktu kapas tu ada? Waktu kapas tu ada kat situ. Kita sebut macam tak percaya, cuba ambil tisu. Tak betul, bacaan kita tak betul. Memang tak boleh kan? Kita takkan betul, jadi macam mana tu? Kalau gigi tak ada pun dia lari je. Baca dalam hati Fatihah kata rukun kauli tak betul. Mencuba sedaya yang mampu untuk sebab kalau tak boleh je maknanya semayang ni lah, semayang untuk kita lah. Kita tak mampu. Dia sudut ni lah, dia sudut darah tu meleleh kan. Dia tersumpat dekat situ, dekat tempat cabut tu. Mustahil kita tak baca dengan betul. Dia akan mungkin dia baca tak betul dah bacaan tu. Mana kadar yang kita mampu itulah. Kalau ikut kadar yang kita mampu sebut. Baca tu baca tapi dia bunyi lain. Bunyi lain lah. Tak percaya. Dia cuba. Alhamdulillah tak ada bila dah. Tak akan betul bacaannya. Tapi tak apalah, dia ni lah. Kesusahan bagi dia. Cuma semayang saya untuk diri dia boleh lah. Kalau ikut jemaah boleh lah. Tapi kalau dia jadi imam tak boleh lah. Tak boleh dia tolak depan. Okey, ada soalan? Tak ada? Ya? Buat syokat ada Allah Akbar kabira wa namida katsira. Boleh? Dia belajar. Dia kena berasingan ya? Dia berasingan. Sebab iftitah tu sunat. Sunat. Kalau kita tak baca Fatihah pun iftitah pun tak ada masalah. Kan? Cuma Fatihah tu. Takbir kaitan dengan takbir asing kan. Sebab dia kena beza kan. Kalau sama ada kalau kita sebut Allahu Akbar dengan niat kita fardu ke ataupun kita niat sunat. Kalau kita niat sunat terus bersambung kepada doa iftitah tu tak boleh lah. Mesti dengan qasad kita sebut tu. Allah A'lam. Sekadar ini insya-Allah perbincangan kita pada malam ini mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang akan memperbetulkan ibadah kita, khususnya dalam bab solat kita insya-Allah. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan di saya dalam penyampaian pada malam ni. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang lemah daripada diri saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.